Yang Berhormat Turut Intan ada menyentuh beberapa perkara soal bagaimana pengawalan yang dilakukan oleh bank negara terhadap institusi keuangan, terhadap insurans, syarikat insurans dan sebagainya. Dan tidak berpuas hati dengan mereka yang membuat aduan dan tidak mendapat penyelesaian yang dikehendaki oleh pengguna. Ini juga ditimbulkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah. Sebenarnya apa yang dilakukan dalam akta ini barangkali akan memberi satu framework yang lebih baik untuk mengendalikan aduan-aduan pengguna ini, ya. Kerana penubuhan ombudsman ini sendiri adalah jauh lebih baik daripada perantaraan keuangan yang ditubuhkan sebelum ini hanya melalui guidelines, inisiatif yang diambil oleh bank negara, tetapi sebenarnya tidak ada legal banking secara telus, secara direct. Jadi apa yang kita mahu buat, ombudsman ini lebih menyeluruh, lebih kukuh dari segi legal backingnya, dan kita akan mengharap bahawa mereka akan menjalankan tugas yang sebaik mungkin untuk menyelesaikan. Saya nak sebelum Turut Intan timbulkan soalan tambahan, saya nak sebut peranan bank negara tidaklah untuk menjadi mahkamah. Bank negara tidak boleh menjadi mahkamah. Ini peranan yang boleh dimainkan oleh mahkamah ataupun pihak-pihak lain. Kalau ada perbalahan ataupun konflik antara pengguna dengan bank negara memang tidak boleh memainkan peranan untuk berpihak kecuali dalam kes-kes yang jelas. Sebab banyak kes-kes ini, aduan ini boleh dikatakan bergantung, ya, kepada pihak mana yang membuat aduan. Kalau ditanya pihak syarikat keuangan atau institusi keuangan, mereka juga mempunyai alasan mereka, pengguna ada alasan. Sebab itu kita perlu mencari orang yang adil, ya, yang boleh mengkajinya dengan lebih baik dan memberi pandangan keputusan yang lebih baik, ya. Mahkamah mungkin ini langkah yang terakhir. Sebab itu sebelum itu bank negara menyediakan perantara keuangan, dan sebenarnya perantara keuangan ini telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Saya mahu bagi satu statistik yang mana diminta oleh Batu Gajah tadi, ya. Walaupun kes yang dibawa oleh Turut Intan tadi tidak memihak kepada pengguna, tetapi sebenarnya Biro Perantaraan ini dalam tahun 2011 telah mendengar atau mendapat aduan daripada 2,104 cases, ya, dengan izin. 2012 hingga bulan Oktober 1,217. Daripada aduan-aduan ini, penyelesaian yang dibuat oleh Biro Perantaraan ini 44% berpihak kepada pengguna, 56% berpihak kepada institusi keuangan. Dan mereka ini bebas. Biro Perantaraan ini bebas. Kita lantik, bank negara melantik bekas-bekas hakim yang bersara, yang mempunyai pengalaman, kepakaran, dan membuat keputusan ini. Jadi tidak boleh kata bahawa ia tidak berkesan. Soalnya macam mana kita mahu kembangkan lagi, tingkatkan lagi, perkasakan lagi, maka ombudsman inilah yang diharapkan akan dapat memainkan peranan yang lebih baik untuk itu. Turut Intan dulu, kemudian Araf. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Pengetua. Maksud saya tahu bank negara itu bukan tidak boleh main peranan mahkamah. Mahkamah dengan izin should be the last resort. Tapi ada kes-kes yang dibawa kepada saya sebagai ahli parlimen. Bank negara merupakan memainkan peranan messenger saja. Pengadu buat aduan, dia terima, dia tulis kepada bank, dia lampirkan aduan, tunggu bank jawab, dia ambil jawapan itu, dia tulis balik kepada pengadu, inilah jawapan.
Jadi saya rasa bank negara must go further into the problem. Tengok ada merit atau tidak. Dan jika teguran perlu dibuat terhadap bank, buatlah teguran dan cari penyelesaian. Lagi satu, bolehkah kita ada satu polisi di mana sesebuah bank atau institusi kewangan tidak dibenarkan mengadakan satu subsidiary yang menjalankan perniagaan insurans. Macam public bank, saya rasa dia ada interest di loan pack insurance. Sebab itu di kes Raja Segeren yang telah dilapor di FMT yang saya bawa kepada yang Timbalan Menteri. Sebab saya rasa kes Raja Segeren ada merit. Tetapi saya rasa loan pack adalah subsidiary kepada public bank. Dia cari jalan yang senang, tanpa proses tu. Jadi bolehkah kita ada satu polisi, bank tak boleh ada subsidiary insurance company. Dan seterusnya, ada satu kes di mana bank terima seorang bekas hakim sebagai pengarahnya, khususnya CIMB. CIMB, saya tak tahu pada masa sekarang, tapi 2-3 tahun lepas, Tan Sri Haidar, terus selepas jadi hakim, dia bersara, dia jadi pengarah CIMB. Macam mana ini boleh berlaku? Jadi bank mesti berbuat penelitian. Don't take ex-judges, please. Because ada konflik. Seseorang hakim yang akan memutuskan beberapa kes sebelum sara, the public bank atau mana-mana bank approach dia, we offer you directorship. Dia punya keputusan mungkin berpihak. Untuk saya lah, kalau hakim janganlah pergi pegang jawatan selepas bersara. Have a dignified retirement. Saya menyeru kepada hakim-hakim, especially Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Dignified retirement. Jangan lagi nak pegang jawatan director, nak buat apa? Mengaut lagi keuntungan. Cukup pension tu. Jadi saya rasa saya mintalah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, please reopen Raja Segeren's file. Tengok macam mana Menteri boleh tolong beliau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya Yang Berhormat Tok Intan tadi ada sebut mengenai syarikat insurans yang dimiliki oleh bank. Ya. Memang dasar kita buat masa ini membolehkan. Bahkan pada satu masa digalakkan. Pada satu masa kita mempunyai banyak syarikat-syarikat insurans yang secara independen, ya, yang tidak mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh. Ya. Modalnya tidak dapat ditingkatkan, masalah banyak, ya. Isu sama ada ianya boleh bertahan sekiranya berlaku tuntutan masa depan, dan banyak syarikat-syarikat insurans demikian telah terpaksa diambil alih oleh syarikat-syarikat lain atau diambil alih oleh bank negara sendiri untuk menyusun semula dan sebagainya. Dan dasar pada masa itu ialah untuk membolehkan syarikat-syarikat ini mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh, maka dibenarkan, bahkan digalakkan supaya ianya mempunyai hubungan dengan bank, supaya bank dapat bagi modal yang besar. Ya. Soal sama ada syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan dengan bank ini semestinya bertindakan tidak adil kepada pengguna, saya rasa itu soal yang lain. Kerana syarikat insurans patutnya beroperasi dan dikawal selia berlainan daripada bank. Bank negara mempunyai pengawas seliaan yang berbeza. Tidak semestinya syarikat itu dimiliki oleh bank, maka ianya diberi kelonggaran atau sebagainya. Sekiranya timbul mana-mana soal conflict of interest dalam apa jua pun, ini bank negara boleh dengan jelas boleh mengambil tindakan. Ya. Tidak boleh berlaku sesuatu tindakan dari pihak pengendali perkhidmatan keuangan yang merugikan pengguna, dan sebab itulah dalam akta baru ni berhubung dengan arau tadi memang ada peruntukan-peruntukan. Umpamanya kalau insurans, syarikat insurans, ya, yang berhubung kait dengan apa yang Tok Intan Timur tadi, bila berlaku tuntutan dia tak mau, dia kira polisi ini tidak not valid kerana penzahiran kenyataan yang dibawa oleh pengguna itu tak betul. Jadi ada di sini peruntukan baru, kita kena nilai bank negara membuat peruntukan, maknanya
kenyataan yang dibuat oleh pengguna itu sama ada sengaja tak sengaja, umur dia umpamanya kalau umur berbeza setahun, macam mana, tidak semestinya satu-satu polisi itu semestinya ditolak. Itu sebab dia ada proportionate punya benefit. Kalaupun tidak dapat sepenuhnya, mungkin sebahagian daripadanya bergantung kepada kesilapan yang berlaku, masih lagi boleh ditunaikan. Jadi ini semua diambil kira supaya apa yang dibuat ini boleh tidak memberi kerugian kepada pengguna, ya. Jadi begitulah pengendali. Kalau yang berhormat Arau kata mana-mana produk yang dikeluarkan oleh syarikat insurans ini berada di bawah kawalan bank, sama ada produk itu perlu mendapat kelulusan ataupun syarikat itu boleh buat dulu tetapi memaklumkan kepada bank negara dan bank negara akan berhenti. Kalau didapati bahawa ia tidak baik, ia merugikan, maka ianya perlu ditarik balik. Bahkan ada sebuah syarikat insurans yang dipaksa untuk membayar balik kepada pengguna. Jadi maknanya syarikat insurans ini tidak bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka perlu. Tentang pemilikannya daripada asing, sama ada ianya selamat kepada rakyat atau tidak, ini sepatutnya telah pun diambil kira oleh bank negara. Apabila bank negara membenarkan syarikat-syarikat ini beroperasi di Malaysia, maka ianya sudah mengambil kira dari segi kekuatan modal, kemampuannya untuk terus beroperasi yang secara mapan, ya. Dan saya rasa perkara ini barangkali tidaklah merupakan sesuatu yang boleh menimbulkan masalah besar kepada pengguna kerana ianya telah diambil kira. Jadi tentang yang hakim apa tu, saya rasa dari segi peraturan sekarang tidak ada masalah, ya. Tapi kalau rayuan yang dibuat oleh Yang Berhormat itu terserahlah kepada Yang Berhormat untuk membuat rayuan tersebut. Batu Gajah. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak bawa balik kepada isu tadi berkenaan kes aduannya kepada Biro Pengantaraan. Dan Yang Berhormat tadi kata 44% adalah berpihak pengguna, 56% institusi berpihak kepada institusi kewangan. Dan tahun lalu 2,000 lebih kes, dan setakat ini 1,000 lebih kes. Saya nak tahu apakah jenis aduan utama yang disampaikan kepada biro ini, dan dengan ombudsman ini saya nak tahu apakah kuasa ya tambahan ada diberi oleh ombudsman. Apakah ia boleh memerintahkan agar bayaran ganti rugi boleh memerintah bayaran ganti oleh kepada seorang pengguna yang tidak berpuas hati atau telah mengalami kerugian ekoran daripada kelemahan sistem pembangkang sesuatu institusi kewangan. Apakah ia termasuk ya perintah membayar ganti rugi ini? Tadi saya katakan kes saya tersebut ia mengalami kerugian RM19,000 ya, Datuk Yang Dipertua. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Memang Biro Perantaraan ini mempunyai kuasa, apatah lagi ombudsman. Apabila ombudsman ini berada dalam peruntukan undang-undang yang dibuat ini, maka mereka berkuasa memaksa institusi kewangan untuk membayar, dan institusi kewangan terpaksa akur. Bahkan kes-kes yang pergi kepada Biro Perantaraan ini pun sekiranya keputusan itu dibuat berpihak kepada pengguna, ianya akur. Dia tak boleh lagi dah pergi mahkamah apa tak. Ini maknanya bila kes ini dirujuk, dipersetujui, sudah ada satu persetujuan bahawa mana-mana kes yang didengar oleh biro dan ombudsman ini, ya,
mesti dilaksanakan. Jadi saya yakin bahawa Biro dan Ombudsman ini bersifat adil dan bersifat bebas. Saya tidak merasa apakah asas untuk mereka semestinya berpihak kepada institusi keuangan. Ini ditubuhkan sendiri dengan pengawalan Bank Negara, dengan peruntukannya sendiri, dengan wang pembayaran allowance ke gajinya sendiri, jadi tidak bergantung kepada institusi keuangan. Jadi tidak ada sebab, ya, tidak ada sebab. Jadi saya rasa kita terima bahawa ini satu mekanisme yang baik, yang tidak semestinya memenuhi semua hasrat kita, tetapi biasalah macam mahkamah juga, ada yang menang, ada yang tidak menang. Kita rasa kes kita tu dah cukup cantik, tapi kadang-kadang mahkamah tak bagi kemenangan kepada. Jadi itu yang sebenarnya tentang pelaburan. Ini satu isu juga yang ditimbulkan, ya, pelaburan, penipuan. Ini memang bukan boleh, dan saya yakin Bank Negara tidak mampu juga nak kawal semua kes-kes penipuan. Kes ada orang telefon bagi nombor. Betul, saya sendiri, anak saya pun kena, hampir-hampir kena. Dia dah bagi maklumat, tiba-tiba dia sedar bahawa mungkin dia kena tipu. Dia kontak bank cepat-cepat, maka sempat. Ada seorang yang telefon saya, kawan, marah. Dia kata, apa di Bank Negara ni? Begitu kurang ajar cakap dengan dia. Dia kata, bila dia tak melayan yang telefon, marah. Tapi bila saya telefon, sebenarnya ini penipuan, ya, kes penipuan yang berlakon. Ni pegawai Bank Negara, dia marah-marahnya bila kawan tu tak nak ikut dia punya arahan pergi ke bank apa tu, marah, dia maki. Saya kata tak pernah sabahlah pegawai Bank Negara boleh bersifat demikian. Jadi susah, ya. Kita ramai juga yang terlibat dalam skim-skim ini. Jadi adalah menjadi tanggungjawab semualah saya kira untuk memastikan supaya perkara-perkara ini jangan dipercayai. Jangan, ini banyak kes pelaburan pun macam tu juga, banyak, ya. Tapi apakah Bank Negara telah kena pasti apakah ada sindiket sebaliknya, dan berapakah sindiket jika ada ya yang telah berjaya ditangkap untuk menghentikan ya? Sebab saya rasa berlanjutannya agak untuk satu tempoh ya. Dan buat masa kini masih berlaku lagi. Saya sendiri juga pernah terima panggilan Datuk Yang Pengerusi yang menghubungi, kata saya berhutang sejumlah tertentu dengan bank tertentu. Dengan cepat saya kata, jangan tipu orang lagi. Dia pun menggantungkan telefon dia. Jadi saya rasa ia telah berlanjutan agak lama. Apakah sudah kena pasti ya? Sebab dia juga salah gunakan nama Bank Negara ya. Penjelasan. Ya, ini ialah ini digunakan nama Bank Negara, tapi saya rasa Bank Negara tidak ada kemampuan untuk pergi, ya, memainkan peranan polis. Ini peranan polis lah. Ini adalah laporan dibuat kepada polis, kes-kes penipuan macam ni, ada orang yang bertindak macam ni, polis kena bantulah. Saya rasa Bank Negara nak kawal selia sistem keuangan, nak pastikan kestabilan keuangan. Itu yang prinsipal dia, ataupun yang prinsipnya. Jadi kita kena juga bergantung kepada agensi-agensi lain. Jadi maklumat yang berhormat tanya saya pun tidak ada lah, ya. Minta maaf. Tapi kalau yang kes yang berhormat secara individu tadi tu, kalau bagi nama kita boleh minta Bank Negara selidikkan.